Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini sekali lagi kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan tadabbur kita dalam surah Al-Qiyamah. InsyaAllah jika sempat hari ini kita habiskan surah ni. Hari ini 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan 23 Oktober 2021 Masihi, hari Sabtu dah hari ini. Jadi hari ini kita akan sambung untuk ayat berikutnya, ayat 31. Semalam kita dah selesai kisah saat-saat ketika manusia menghadapi kematian. Kemudian ayat berikutnya menceritakan apa yang telah manusia ni lakukan semasa hidupnya. Jadi ayat berikut ni macam ulang tayang ataupun flashback balik apa yang pernah orang ni lakukan semasa hidup di dunia, dan bila dia mati beginilah keadaan dia punya nasibnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فلا صدق ولا صلى, maka dia tidak membenarkan, yakni tidak percaya adanya hari akhirat ataupun tidak mengakui kebenaran yang wajib dia meyakininya. Itu pertama. Yang kedua, wala salla, dan dia tidak menunaikan salat, tidak mengerjakan sembahyang yang difardukan kepadanya. Walakin, tetapi dia memilih untuk kadzdzaba. Kadzdzaba ni lawan kepada saddaqa. Wa tawalla, dan berpaling. Maksudnya berpaling daripada menerima seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia menuju kepada keluarganya dalam keadaan sombong. Nanti kita akan tengok kalimah saddaqa lawan dia kadzdzaba. Kemudian perkataan yatamatta, kita akan tadabbur kalimah yatamatta di sini. Kemudian diulang. Kenapa diulang? Aula laka fa'aula. Kebinasaanlah bagi engkau. Aula di sini mana wailul laka. Al-halak. Kebinasaan, kecelakaan bagimu. Kemudian diulang sekali lagi. Thumma aula laka fa'aula. Kemudian kecelakaanlah bagi kamu, wahai orang yang kafir. Maka aula, kecelakaanlah bagi kamu. Aula tu mana yang lebih utama. Difahami daripada ayat ini, maksud lebih utama mereka mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Kemudian datangnya persoalan, adakah manusia itu mengira, menyangka bahawa kami membiarkan ia begitu sahaja? Adakah manusia menyangka mereka dibiarkan hidup, maknanya tanpa ada tanggungjawab,
tanpa ada bebanan tugas, hidup seperti binatang. An yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dahulu dia adalah dalam bentuk nutfah, setitis air mani, air benih yang ditumpahkan, yang dipancarkan ke dalam rahim. Itu bermulanya kejadian manusia apabila benih bapa bercantum dengan benih ibu. Jadi Allah Ta'ala suruh manusia fikir asal kejadian mereka bermula begitu. Summa kana alaqatan, kemudian ia bertukar menjadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah yang bergantung ataupun melekat. Fa khalaqa, maka Allah Ta'ala ciptakan daripada nutfah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Fasawwa, lalu dia sempurnakan dalam tempoh beberapa bulan yang tertentu sehingga lahirlah seorang manusia. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, maka Allah Ta'ala jadikan daripada manusia itu berpasangan sifatnya, itu lelaki dan perempuan. Alaysa dzalik, bukankah Allah yang berbuat begitu, biqadir, berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi dia kembali kepada persoalan hidup selepas mati ini suatu perkara yang perlu diyakini dengan sungguh-sungguh. Itu motif utama diturunkan surah Al-Qiyamah, nak mengajak manusia meyakini adanya al-ba'tsu, kehidupan selepas kematian, hidup selepas mati. Baik, kita kembali kepada ayat 31 tu, fala saddaqa wala salla. Jadi orang yang rugi ni dia memilih untuk tidak beriman, tidak percaya. Dan sekaligus dia tidak solat. Kenapa penting solat di sini disebut? Bila tak percaya, tidak solat. Ini hampir sama dengan apa yang kita dah baca dalam surah Mudassir gitu. Bila ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Adalah kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang menunaikan solat. Sama ada mereka orang Islam yang tidak solat ataupun mereka memang orang kafir yang tak solat lah sebab dia kafir. Di sini fala saddaqa, dia tidak membenarkan, tidak beriman, tidak percaya atau tidak tasdik. Jadi maksud fala saddaqa di sini adalah tidak beriman. Tidak beriman. Dia ada kaitan pertama sama ada dengan solat, satu lagi dengan amalan bersedekah pun ada kaitan juga. Kalau kita lihat dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Di sini ada kalimah saddaqa. Surah Al-Lail dalam juzuk yang ke 30, muka surat 595. 595. Kita akan jumpa pada ayat yang ke 5 dan ayat yang ke 6. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun sesiapa yang memberikan apa yang ada padanya, maknanya bersedekah dan dia bertakwa. Dalam surah Qiyamah sebut solat. Lepas tu wasaddaqa, dan dia membenarkan. Benar maknanya dia percaya, dia yakin adanya balasan yang baik, al-husna ni ganjaran syurga di akhirat nanti. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami permudahkan untuknya jalan menuju ke syurga lah, untuk mendapat kesenangan. Lawan kepada sifat tadi ialah daripada yang tadi sifat bersedekah, pemurah, ni sifat bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, dan ada pun sesiapa yang bakhil, tidak mahu berbuat kebajikan, tidak mahu bersedekah, merasa cukup dengan kekayaan yang ada padanya. Wa kadzdzaba, kita lihat dia ada, kalau ilmu balaghah dia panggil muqabalah ni. Uslub muqabalah, dia ada lawan dia. Saddaqa lawan dia kadzdzaba. A'ta wattaqa lawan dia bakhila. Jadi saddaqa itu orang beriman. Kadzdzaba mendustakan. Jadi dalam surah Al-Qiyamah tidak cukup dengan Allah Ta'ala sebut fala saddaqa, kemudian ditaukid pula dengan kadzdzaba selepas tu. Maknanya mereka ni benar-benar tidak beriman,
benar-benar tidak percaya kepada ada hari kebangkitan. Ini sebenarnya menjadi suatu kayu ukur orang yang benar-benar beriman ataupun tidak. Sebab kita tak tahu keimanan seseorang. Khususnya orang munafik lah. Orang munafik sebab dia hidup bersama dengan orang Islam. Kita tidak tahu sejauh mana keimanannya bergantung kepada kadar tasdik dalam hatinya. Tapi orang kafir, fala saddaqa, dia langsung tak percaya. Baik. Ketika Nabi SAW memulakan dakwahnya, lalu Nabi kumpulkan semua ahli keluarganya yang ada di Mekah, dipanggil semua. Hadis ni ada kaitan dengan turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Nabi kumpul semua, Nabi panggil ya Bani Hashim, ya Bani Manaf, ya Bani Ka'ab bin Lu'i, ya Bani apa dia? Semualah yang ada di Mekah. Adakah kamu percaya kepada aku? Nabi tanya. Kalau aku beritahu bahawa di belakang bukit ini ada khailun, ada tentera berkuda untuk menyerang kamu. Lalu penduduk Mekah kata, kami tidak pernah mendengar kamu berdusta. Sebab Nabi SAW seorang yang diketahui benar, dia tak pernah menipu, dia tak pernah berdusta, dan dia tidak pernah kelentong lah. Memang Nabi ni seorang yang baik dan jujur. Lalu Nabi beritahu, inni nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Dalam hadis itu Nabi beritahu, inni nadhirul lakum bayna yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah seorang memberi peringatan bagi kamu, di hadapanku ada azab yang berat. Lalu bangkitlah Abu Lahab, dia kata, ya Muhammad, alihadha jama'tana, adakah ini tujuan kamu kumpulkan kami, nak suruh kami percaya kepada kamu? Lalu dengan marah dia kata, tabballaka, binasalah kamu, ataupun biar musnahlah hidupmu. Seolah-olah begitu dia mendoakan. Lalu tunggulah ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan apa yang dia usahakan. Kedua tangan itu merujuk kepada segala usaha yang dia lakukan untuk sekat dakwah Nabi. Bila Nabi ajak, percayalah kepada apa yang aku bawa. Nak meyakinkan manusia percaya ni payah sebenarnya. Sebab dia ada kaitan dengan soal keimanan. Apabila seseorang tu boleh fikir dengan akal mana yang baik, mana yang salah, maka dia akan nampak apa yang benar dan apa yang dusta. Sebab ini ada kaitan dengan fitrah manusia. Dia ada kaitan dengan fitrah manusia. Ada pun orang yang fala saddaqa, dia tak percaya, tak mahu terima dakwah kebenaran yang Nabi bawa. Puncanya bukan kerana apa dia kita kata, atau sebab-sebab tidak lain dan tidak bukan, sebabnya kerana mengutamakan kepentingan diri. Sebab fitrah dia meyakini benar. Baik, kita lihat ayat ni contohnya. Fir'aun sendiri, Allah Ta'ala beritahu sebenarnya dia pun percaya. Dia pun yakin bahawa dakwah Nabi Musa itu benar. Tetapi dia disebabkan terlalu ego dan terlalu rasa nak jaga kedudukan dia sebagai pemerintah di Mesir, maka dia tak boleh terima dakwah Nabi Musa AS. Kita lihat muka surat 377. Muka surat 378. 3 sebelah, muka surat sebelah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya. Jahadu maknanya kafaru biha. Mereka ini Fir'aun dan juga pengikut-pengikut dia lah, engkar kepada kebenaran dakwah Nabi Musa. Secara apa mereka engkar ni? Secara zulman wa uluwa. Tapi pada masa yang sama, wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka merasa yakin. Yakin maknanya percaya lah. Keyakinan itu hasil daripada rasa percaya. Cuma dia cuba sembunyikan keyakinan itu. Mereka engkar secara zalim dan sombong, sedangkan hati mereka, Allah Ta'ala dedahkan dalam ayat ni, hati mereka yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Sebab ini fitrah manusia, apa-apa yang benar,
Fitrah manusia dia yakin. Sebab tu kita tak boleh nak berbohong pada diri kita. Kalau kita melihat orang yang ada hujah dalam menegakkan kebenaran, kita nak kata dia salah, tak boleh. Tapi orang yang kita lihat tak ada hujah, kita nak kata dia benar, memang tak boleh. Kalau kita hanya menyatakan di luar, sebab kita nak ikut dia juga, tapi dalam hati kita tak, sebenarnya dia tak betul. Sebab ini fitrah. Sesuatu yang ada kaitan dengan fitrah, dia tak boleh dinafikan oleh manusia itu sendiri. Termasuklah membenarkan kebenaran dan menolak kebatilan, kepalsuan. Wala salla, tidak solat. Tidak solat. Itu kita dah bincang dulu dalam surah Al-Muddathir. Tetapi dia mendustakan dan tawalla, berpaling. Ini satu lagi. Bila tidak membenarkan, tak percaya, mendustakan, berpaling. Ini satu masalah juga, berpaling. Walla ataupun tawalla, berpaling. Berpaling bukan setakat berpaling dalam keadaan mudbiran, berpaling ke belakang, berpaling dari sudut dia punya sikap, dia tak mahu terima. Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran sikap orang begini. Orang yang apabila disampaikan kebenaran kepada mereka, bukan setakat paling, kita kata paling punggung lah, orang Kelantan kata paling punggung. Tetapi hati mereka juga jauh berpaling daripada terima kebenaran tu. Kita lihat dalam suratul Luqman, muka surat 411. Ayat yang ke-7 tu. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Ada orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, diperdengarkan ayat-ayat Quran, berpalinglah dia. Walla, tawalla, berpaling. Berpaling maknanya tak mahu dengar, tak mahu fikir, tak mahu tadabbur, dengan sikap mustakbiran, angkuh dan takabur, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dan juga satu lagi, ka'anna fi udhunaihi waqra. Ada dua ka'anna di situ. Ka'allam dan ka'anna. Seakan-akan dalam kedua lubang telinganya ada waqra, ada benda yang berat. Waqra ni mana thaqlan, sesuatu yang berat yang jadi penyumbang. Dia bukan tak dengar, dia dengar, tapi disebabkan angkuh dia tu. Walaupun dia tahu benda tu benar. Ini satu masalah yang berat. Kalau kita nak perbetulkan orang begini, ini bukan kerja kita lah. Itu urusan Allah Ta'ala untuk beri hidayah kepadanya. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi kepada ahli keluarganya, balik kepada ahli keluarganya dengan penuh rasa sombong. Yatamatta mana yatabakhtar, yakhtalu fi mashyatihi iftikharan bidzalik. Dia berjalan dengan rasa sombong dan rasa bermegah-megah dengannya. Ini bahaya kalau orang berjalan dengan lagak sombong. Kalau Allah Ta'ala kendaki, tidak mustahil orang tu boleh dibenamkan dalam tanah, ditelan oleh tanah jika Allah Ta'ala kehendaki lah. Kita lihat hadis ni dalam Sahih Muslim, ya. Orang yang berjalan dengan sombong ni, bainama rajulun yatabakhtar. Yatabakhtar. Dengan kha. Tabara. Okey, cukup dah, boleh dah. Bainama rajulun yatabakhtar. Ketika mana seorang lelaki itu berlagak sombong. Yatabakhtar mana yatamatta. Dalam keadaan sombong, yamshi, dia berjalan fi burdaihi, pada
Burda ini kain perhiasan yang dia pakai, sama ada untuk bahagian bawah, untuk dia punya izar ataupun bahagian atas dia punya kisah ataupun baju dia. Yang mana pakaian perhiasan dia ni sangat memberikan rasa kagum. Dia pun rasa kagum tengok aku pakai pakaian yang cantik yang orang lain tak mampu nak beli ni, mahal ni. Ataupun sangat tinggi nilainya. Qad a'jabathu nafsuh. Dirinya rasa takjub dengan pakaian yang dia pakai, maka dia pun rasa sombong. Apa berlaku selepas tu? Fa khasafallahu bihil arda. Allah Ta'ala benamkan dia dalam tanah. Berjalan dengan sombong, walaupun sombong hanya pada pakaian sahaja. Ya, Nabi kata Allah Ta'ala berkuasa boleh khasaf, boleh benamkan orang tu dalam tanah. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Lalu dia terus ditelan. Yatajaljal ni telan-telan dalam tanah. Sapalah hari kiamat. Pah ke mana tak tahulah. Sejauh mana ditelan oleh bumi kita tak tahu. Tapi hadis ni memberi ancaman kepada orang yang sombong, berjalan di atas muka bumi dengan apa sahaja yang dia miliki. Ini baru burdai, ini pakaian, baru pakaian. Ini tidak lagi dengan perhiasan kekayaan yang lain, sebagaimana pernah kita baca kisah Korun dahulu. Kita tengok kalau ada syarah di bawah tu, ada tak syarah dia? Ya, ada syarah dia tu. Allah Ta'ala mengharamkan syurga kepada orang yang bersifat mutakabbir. Takabbir ni yang takabur, yang membesarkan diri. Kerana ini sifat yang tidak sepatutnya seseorang tu bersifat dengannya. Sifat takabur ni adalah sifat yang khusus bagi Allah. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah, ya. Al-mutakabbir. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW menyebut bahawasanya Allah Ta'ala khasafal arda birajulin kana yajurru izarahu. Allah Ta'ala benamkan ke dalam tanah seorang lelaki yang mengheret labuh kainnya. Dia style orang zaman dulu, dia pakai kain yang meleret labuh. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesombongan. Dan tak perlu untuk dia berbuat begitu. Sama ada kain itu kain yang maha murah, tapi tujuannya adalah kesombongan. Padahal lebih baik kalau dia angkat sedikit daripada 2 buku lalinya. Dan tujuan dilabuhkan adalah untuk mukhtalan binafsih, nak bersikap sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Itu takabbur dan tabakhtur. Ini yang bahayanya. Jadi begitu juga dengan penceritaan dalam ayat surah Al-Qiyamah, summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Jadi orang yang menolak seruan dakwah Nabi SAW masa dia hidup dulu, dia bersikap yatamatta, bersikap sombong. Ini kita kena fikirlah. Banyak berlaku kejadian-kejadian tanah runtuh, tanah mendak, tanah runtuh. Ada juga tanah slide, dia menggelosor daripada tepi bukit, menyebabkan beberapa kenderaan di atas jalan raya terbenam dalam tanah. Ada kes di mana tanah tiba-tiba mendak, kereta lalu boom jatuh, mati orang dalam kereta sebab tanah tu dah mendak mungkin jauh beberapa kaki dalam tanah. Ini kekuasaan Allah yang dia boleh buat di mana-mana tempat dan kepada sesiapa sahaja, atas sebab kesombongan. Baik. Aula laka fa'aula. Kita terus kepada ayat berikutnya. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Celakalah bagi kamu disebabkan kufur dan ingkar kamu. Thumma aula laka fa'aula. Kemudian kecelakaan yang sudah dekat bagi kamu. Kalimah yang sama, kemudian cuma dari sudut tafsiran di sini Abdullah Basmih dia bawa yang pertama kebinasaan yang berlaku di dunia, kemudian summa itu merujuk kepada kebinasaan lain yang berlaku di akhirat dalam bentuk azab api neraka yang lebih layak bagi orang macam ni, orang yang mati dalam keadaan macam ni. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Biasanya begitu cara penggunaan bahasa dalam Quran bila disebut aula merujuk kepada
kebinasaan atau kecelakaan. Kita rujuk satu lagi ayat dalam surah Muhammad ni, dia ada persamaan dengan ayat ini. Muka surat 509 ayat 20. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, alangkah baiknya kalau diturunkan satu surah daripada Quran yang menyuruh kami pergi berjihad. Fa idza unzilat surah, apabila diturunkan satu surah yang muhkamah, yang jelas perintah untuk berjihad, bahkan wadzukira fiha alqital, disebut dalam surah itu peperangan. Engkau melihat, ni ayat ni dalam bab jihad ya. Engkau yang Muhammad melihat orang-orang munafik yang dalam hatinya ada penyakit, sangat takut dengan perintah jihad tu. Bahkan mereka itu yanzuruna ilaika nazaral maghsyiyyi alaihi minal maut fa'aula lahu. Di akhir ayat tu ada perkataan fa'aula lahu. Engkau melihat orang yang ada penyakit dalam hati, mereka memandang kepada kamu seperti pandangan dengan pandangan mata yang terbeliak. Kenapa? Sebab takut kepada mati. Musing mata. Apa? Sebab bila dengar perintah untuk berjihad, bimbang kalau pergi perang ni mungkin risikonya tinggi, mati tak balik dah lah. Maka fa'aula lahum, kebinasaanlah yang lebih hampir bagi mereka. Sebab apa? Sebab mereka memang takut untuk berjihad fi sabilillah. Jadi aula di sini merujuk kepada al-wail wal halak, kecelakaan dan kebinasaan. Padahal kalau mereka memilih untuk ta'atun wa qaulun ma'ruf, untuk taat dan berkata yang baik, maka itulah yang lebih baik bagi mereka. Tapi disebabkan mereka takut dan tidak mahu, maka fa'aula lahum. Jadi di sini fa'aula, aula bukan mana yang, kalau biasa diterjemah dalam bahasa Arab, aula ni yang lebih utama. Cuma dalam konteks ayat ni, yang lebih utama mereka perolehi adalah al-halak, al-wail, kebinasaan dan juga kecelakaan. Dan diulang dua kali itu sebagai suatu, apa dia, dipanggil tikrar, diulang. Sebagai suatu, apa dia dipanggil, tahdid, ancaman yang lebih kuat. Hadza wa'id min Allah. Ini suatu janji buruk daripada Allah ke atas suatu ancaman yang pernah disebut oleh Abu Jahal. Dia ada cerita dia. Cerita ni wallahu alam, saya tak pasti sahih atau tidak, dikemukakan riwayatnya oleh Qatadah, Al-Kalbi dan Muqatil. Suatu hari katanya Nabi SAW, atau ada kisah tu di bawah tu, apabila Nabi SAW baca ayat ni kepada Abu Jahal, baca, Abu Jahal kata, ya Muhammad, ma tastati anta wa rabbuka fiyya syai'an. Tidaklah engkau dan Tuhanmu mampu berbuat apa-apa padaku. Ma tastati anta wa rabbuka fiyyamu, dengan Tuhanmu tak boleh buat apa satu kepadaku. Oh tu, punyalah sombong dia. Inni la'azzu man masya baina jabalaiha. Akulah orang yang paling hebat di kalangan orang yang berjalan antara dua bukit ni. Maksud dua bukit ni bukit yang ada di Mekah. Sebab ni peristiwa ni berlaku di Mekah. Dengan semua dia kata, kamu dan Tuhanmu tak boleh buat apa-apa kepada aku. Tetapi pada hari berlakunya peperangan Badar, falamma kana yaumul Badr, bila berlaku peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah, la ashrafa 'ala al-qaumi faqala la yu'badullah ba'da hadzal yaum. Lalu Nabi SAW mengawasi keadaan mereka dan dia berkata, kalaulah
kita tewas hari ni, tidaklah Allah Ta'ala disembah lagi. Nama Nabi, dalam doanya Nabi sangat bimbang kalau dia kalah dalam peperangan Badar. Tapi sebenarnya dia menang. Janji Allah Ta'ala, Nabi tetap menang lah. Lalu dalam peperangan itu, Abu Jahal telah dibunuh. Daraballahu unukahu. Allah Ta'ala pukul. Maksudnya Allah Ta'ala hantar tentera, menyebabkan lehernya dipancung. Dan dia telah waqatalahu, telah membunuhnya dengan seburuk-buruk mangsa yang telah dibunuh. Syarra kitlah, menjadi suatu mangsa pembunuhan yang sangat buruk. Akhirnya tak ada adalah hak sombong dia dulu. Akhirnya matilah dia dalam peperangan Badar dengan penuh hina. Jadi berdasarkan kepada jalan cerita ni secara khusus, ayat aula laka fa'aula ditujukan kepada Abu Jahal. Ditujukan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni nama sebenarnya Abul Hakam, bukannya Abu Jahal. Dia bukan ada pertalian keluarga dengan Nabi. Bapa saudara Nabi tadi Abu Lahab. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi. Dia salah seorang pembesar di Mekah. Nama asalnya adalah Abul Hakam. Kemudian Nabi kata dia tidak layak dipanggil Abul Hakam. Lalu ditukar namanya Abu Jahal, bapa kejahilan. Okey, baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka bahawa dia dibiarkan begitu sahaja? Bila kita baca ayat ini, kita pun mikir, ya Allah, kita hidup atas dunia sehari-hari ni, adakah kita fikir kita hidup gitu je? Kita hidup seperti hidupnya, apa dia, kucing, ayam, itik. Dia orang bangun tidur, cari makan, kemudian suka-suka pergi bermain tu. Itu binatang. Adakah kita fikir kita manusia ni hidup seperti binatang begitu saja? Maknanya tak ada tanggungjawab, tak ada tugas, tak ada kewajipan, tak ada taklif. Maksud dibiarkan begitu sahaja maknanya la yu'mar wa la yunha wa la yukallaf wa la yuhasabu wa la yu'aqabu bi'amalihi fil akhirah. Tidak dikenakan apa-apa perintah, tidak dikenakan apa-apa larangan. Tidak dikenakan taklif, bebanan hukum, tidak dihisap atau tidak dikenakan siksaan di akhirat nanti atas kesalahannya. Jadi kalau ada manusia yang fikir begitu, hidup sekadar hidup gitu je. La yu'mar, duk fikir dia ni tak dikenakan apa-apa perintah, wala yunha, tak dikenakan apa-apa larangan, dia boleh hidup sesuka hati dan hidup macam mana. Maka ini adalah sesuatu yang bercanggah dengan hikmah kejadian manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ada tujuan. Ada tujuan. Baik, ayat ni kita boleh bandingkan dengan satu lagi ayat di akhir surah Al-Mu'minun. Di akhir surah Al-Mu'minun, ayat 115, muka surat 349. Muka surat 349. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah patut kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu yang asalnya tiada kepada ada, kami ciptakan kamu begitu sahaja dengan tiada sebarang hikmah, maknanya sahaja nak buat ya. Adakah manusia dia ingat Allah Ta'ala ciptakan dia ni atas sahaja nak buatnya, nak suka-suka ya? Tidak. Kita kalau banyak urusan di dunia yang kita buat ni sekadar untuk suka-suka, maknanya tak ada matlamat yang jelas, untuk main-main je. Kalau budak-budak pergi ke tepi pantai bermain, pergi pantai, dia akan buat istana pasir, main longgok pasir untuk suka-suka je. Kemudian main ombak apa, terbaliklah istana pasir itu. Sebab itu abasan, untuk suka-suka, tak ada tujuan apa-apa untuk berseronok. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan segala makhluk ni, termasuk manusia, bukan begitu. Bukan abasan. Bukan buat untuk main-main saja-saja, tak ada tujuan, tak ada hikmah. Dan adakah kamu menyangka bahawa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Maka ini adalah
mustahil. Allah Ta'ala bertindak begitu. Fata'alallahul malikul haqq. Maka maha tinggilah Allah yang dialah menjadi al-malik, raja penguasa seluruh alam ni yang sebenarnya. Maknanya ada hikmah. Kita diciptakan ni ada hikmah. Tidak mungkin kita dibiarkan hidup begitu saja tanpa ada tujuan yang besar. Kemudian ayat berikutnya mengajak kita berfikir asal kejadian kita. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Tidakkah asalnya manusia itu dalam bentuk nutfah? Nutfah ni air yang sedikit, merujuk kepada air benih. Kerana sel yang kecil sel yang sangat kecil dalam badan manusia itu sel benih, sel sperma itu kecil sangat. Tapi apabila berlaku persenyawaan, maka itu sudah mencukupi untuk dengan kuasa Allah jadinya seorang manusia. Asalnya kamu wahai manusia nutfah, daripada air benih yang sedikit, min mani, daripada air mani. Air mani ini merujuk kepada sifat dia yang keluar dengan cepat. Itu dari segi bahasa Arabnya begitu. Ma'an qalilan, nutfah dalam definisi bahasa Arabnya ma'an qalilan fi sulbir rajul, air yang sedikit dalam tulang sulbi lelaki daripada air mani, air benih. Itu asalnya kita, begitulah. Allah Ta'ala ciptakan kita dengan begitu kejadiannya sebab kita asal daripada tanah dan kita berhajat kepada makan, minum. Air benih, air mani ini adalah asal daripada makanan kita, asal daripada air juga. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain Allah Ta'ala ciptakan juga daripada air, bukan manusia sahaja. Betul lah asal daripada tanah, tapi kemudian dijadikan daripada saripati air yang lemah. Disebut hina itu lemah. Antaranya kita boleh rujuk dalam surah As-Sajadah dan surah An-Nur. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Itu asal kejadian manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-7 dalam surah As-Sajdah muka surat 415. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang telah memperelokkan setiap sesuatu yang dia ciptakan semuanya dalam keadaan baik, dan dia memulakan kejadian manusia itu daripada asalnya daripada mintin, daripada tanah yang bercampur dengan air. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan nasal, keturunan. Hak tin tadi itu Nabi Adam. Allah Ta'ala memulakan kejadian manusia itu Nabi Adam itu daripada tin, tanah. Maksud tanah bercampur dengan air itu Nabi Adam. Adapun anak cucu Nabi Adam, dia punya nasal dia. Nasal tu zuriat dia tu, keturunan dia daripada sulalah, daripada saripati air benih yang mahin, hina. Maksud hina di sini yang lemah. Yang sangat lemah. Sebab apa? Sebab apa-apa sahaja yang kita makan, sebab itu Allah Ta'ala jadikan dia kaitan antara syahwat perut dengan syahwat kemaluan, sebab manusia ni makan. Kita makan sedap, nasi ni sedap, lauk ni sedap. Daripada sedap itulah Allah Ta'ala jadikan terhasilnya benih manusia. Dan adanya keinginan sama ada makan ataupun keinginan untuk memiliki pasangan, untuk bersama, memiliki anak, memiliki keturunan, dan menjadi hikmah keinginan itu, syahwat itu, manusia ni berkembang. Kalau Allah Ta'ala jadikan Adam dan Hawa ni tak ada syahwat, tak ada keinginan nak makan pun tak si, minum pun tak si. Kelantan kata tak si ni mana tak mahu, tak berkeinginan untuk makan, untuk minum, maka sudah tentu bila Adam Hawa meninggal, dunia ni akan jadi padan jarak, padan terkukur. Tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa. Tapi menjadi hikmah Allah Ta'ala jadikan adanya keinginan untuk makan, minum, keinginan dari sudut dipanggil jantina, seksual itu, hikmahnya lahirnya keturunan manusia.
Kemudian kita lihat satu lagi dalam surah An-Nur. Dari surah As-Sajdah, surah An-Nur, muka surat 356. 356. Ayat 45 tu, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan segala dabbah. Apa dia dabbah? Dabbah ni segala haiwan yang bergerak hidup di atas muka bumi ini diciptakan daripada air. Sesiapa yang belajar sains, dia tahu air ni adalah sebatian antara hidrogen dan oksigen. Jadi setiap benda yang hidup memang dia memerlukan kepada hidrogen, oksigen. Sebab asal kita daripada air. Maka daripada air itulah Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang sifatnya dia boleh berjalan. Pertama, ala batnihi, berjalan di atas perutnya. Jalan atas perut apa dia? Seperti ular lah contohnya. Ular atas perut. Wa minhum man yamshi ala rijlain. Ada yang berjalan di atas dua kaki seperti manusia. Apa dia lagi? Ayam. Ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan berjalan ala arba'. Kaki pak. Kaki pak ni kambing, lembu. Asalnya daripada air. Tapi bila dah jadi makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diciptakan, maka lain pula sifat kejadiannya. Ini air yang menjadi asal kepada kehidupan dabbah. Baik. Untuk alam tumbuh-tumbuhan pun air juga. Kita tengok ayat di awal surah Ar-Ra'du. Muka surat 249. Itu ayat yang keempat tu. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Di atas muka bumi ada beberapa bahagian tanah yang mutajawirat ni yang berdekatan, berjiran. Tetapi lain sifatnya. Ada tanah yang berpasir, ada tanah yang sesuai untuk tanaman pokok ni, pokok tak sama, tapi dekat-dekat. Adanya jannatun min a'nab, ada kebun-kebun daripada pokok anggur, zar'un dan tanaman-tanaman lain, adanya pokok nakhil, pokok kurma, sama ada sinwan wa ghairu sinwan, yang berumpun, yang tidak berumpun. Tetapi semua pokok-pokok tadi yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang sama, air juga. Jadi kalau asal kejadian dabbah, termasuk manusia daripada air, binatang pun daripada air, pokok-pokok tumbuh tetapi menghasilkan buah yang berbeza rasanya, puncanya satu daripada air yang sama, bima'in wahid. Dengan kuasa Allah, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kami melebihkan setengah buah itu di atas setengah yang lain dari sudut bentuknya, rasanya dan baunya. Biasanya dari segi rasa lah. Buah yang sama, kita makan buah rambutan lain dengan durian, lain dengan buah limau, tak sama. Tapi semuanya disiram dengan air yang sama daripada langit. Tapi bila terhasil buah, lain pula. Ini menunjukkan bahawasanya besarnya peranan air dalam kehidupan makhluk di atas muka bumi, sama ada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Baik, kita kembali kepada cerita asal kita dalam surah Al-Qiyamah tentang manusia yang Allah Ta'ala ciptakan daripada nutfah min maniyyin yumna. Kemudian selepas tu dia bertukar menjadi alaqah. Tahap berikutnya. Alaqah ni benda yang bergantung, dia macam apa dia? Macam lintah yang melekat. Itu surah pertama yang diturunkan ayat kepada Nabi, surah Al-Alaq. Al-Alaq maknanya manusia yang berasal daripada darah yang melekat, seperti lintah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Surah tu dimulakan perintah Iqra, bacalah. Tapi bukan surah Iqra, namanya surah Al-Alaq.
Al-alaq itulah alaqah. Alaqah merujuk pada benda yang melekat. Seperti sebuku darah yang stokor lah sebuku ni. Orang Kelantan kata stokor. Kita ni lepas melalui tempoh yang tertentu, semasa dikandung dalam rahim perut ibu kita, kita dalam bentuk alaqah. Masa tu belum ditiupkan roh lagi. Dalam bentuk alaqah. Ataupun dalam bentuk segumpal darah yang melekat. Al-alaqah ni adalah ad-dam al-jami', darah yang beku. Kalau darah bergerak, itu panggil dam masfuh, darah yang mengalir. Alaqah ni darah yang beku. Dia nak cerita macam mana ya? Darah yang kita kata macam kita tengok pada hati ataupun pada limpa tu pun darah juga. Dam jami' darah yang beku. Tapi wa idza jara, bila darah tu boleh mengalir, boleh bergerak, dipanggil dam yang masfuh, iaitu yang mengalir lah. Dia kalau kita makan daging binatang, kita dibenarkan makan hati dan limpa. Ada dua makanan. Allah Akbar. Nabi kata dihalalkan bagi kami dua darah. Ini dari segi makanan lah. Bukan asal kejadian manusia makanan. Nabi kata makanan yang dihalal, ada dua perkara yang dihalalkan bagi kita daripada darah, iaitu hati dan limpa. Uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan kita makan dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Apa dia bangkai itu? Al-hutu wal-kabid. Uhillat lana. Ini kita pergi dalam bab pemakanan sikit. Sebab bila sebut bab darah tadi, tapi darah kita bincang tadi, darah yang peringkat awal kejadian manusia, ini darah binatang yang beku ni. Uhillat lana maitatani wa damani. Maitatani, dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Okey, dah cukup dah. Dihalalkan untuk kita, Nabi kata dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Apa dia dua bangkai? Iaitu ikan dan juga belalang. Ikan dan belalang. Kenapa ikan? Al-hut, hut maknanya al-samak, as-samaku ikan. Kenapa ikan disebut dengan maitah bangkai? Sebab kita pergi kedai, kita beli ikan tu mati belakang dah. Sebab tu orang tak kata, pergi ambil ikan ni, pergi semelah ikan. Mana semelah ikan? Siai ikan. Siang. Kalau kita kata siai ikan, siai ikan. Kita tak kata semelah ikan. Semelah ni benda yang masih hidup. Jadi ikan ni kita beli di pasar tu tak bergerak dah bangkai. Tapi tak apa, boleh dimakan. Sebab memang itu yang diberitahu oleh Nabi SAW. Satu lagi, wal jarat, belalang. Kita jaranglah makan belalang ni sebab tempat kita tak perlulah untuk makan belalang sebab kita dah banyak makanan lain. Belalang pun boleh dimakan. Walaupun ianya sudah mati. Adapun dua jenis darah adalah al-kabidu wat-tahal. Al-kabid ialah hati. Hati lembu, hati ayam, hati apa lagi? Hati unta, hati. Sebab hati itu adalah darah sebenarnya. Tapi darah yang jamik, darah yang beku. At-tihal adalah limpa. Limpa pun darah juga. Darah yang beku. Baik, kembali kepada cerita tentang alaqah tadi. Darah beku. Bila Allah Ta'ala ciptakan kita daripada nutfah jadi alaqah, darah beku, darah tu dia melekat. Kemudian untuk tempoh tertentu dia akan jadi mudghah. Mudghah. Itu kita dah bincang dah banyak dulu dalam ayat di awal surah Al-Haji dan surah Al-Mu'minun. Ringkasnya Allah Ta'ala nak beritahu di sini, kemudian dia sempurnakan kejadian manusia itu. Fasawwa. Bila sempurna, maka jadilah dia manusia. Fasawwa. Sawwa, iaitu telah disempurnakan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka fa'adalak. Sempurna dan seimbang kita punya sifat fizikal tubuh badan kita sebagai manusia ni. Allah Ta'ala suruh manusia ni fikir, wahai manusia, ya ayyuhal insan, surah Al-Infitar.
Dan adalah beberapa tempat lain dalam ayat lain dalam Quran yang kita boleh temui kalimah fasawwa tu. Antaranya dalam surah Al-Infitar. Itu muka surat berapa tu? Muka surat 587. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu terpedaya sehingga kamu derhaka kepada Tuhanmu yang mulia? Padahal asal kamu tu dia yang ciptakan. Allazi khalaqaka, dia yang ciptakan kamu. Fasawwaka, dan dia telah sempurnakan kejadianmu. Sempurna ni maknanya jadi manusia molek lah. Fa'adalak, lalu seimbang baik tubuh manusia. Dia telah mencipta kamu dan mengatur kejadianmu menjadi comel, baik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam apa sahaja bentuk yang dia kehendaki. Jadi situ kita lihat perkataan fasawwaka. Baik. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Bila dia ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat ke-7 surah Asy-Syams, muka surat 595. Muka surat 595, panjang sumpah tu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, sampai ayat ke-7 wa nafsin wa ma sawwaha. Tu kita jumpa kalimah sawwa. Demi jiwa manusia dan juga yang menyempurnakan kejadiannya. Ataupun demi jiwa manusia dan apa yang Allah Ta'ala sempurnakan pada diri manusia tu. Sempurna. Itu apa dia Allah Ta'ala beritahu dalam sumpah ni? Fa'alhamaha fujuraha, dia telah mengilhamkan kepada setiap manusia untuk kenal jalan yang fujur, jalan yang jahat, ataupun jalan yang taqwa, jalan yang baik, jalan ketakwaan. Jadi setiap manusia dah diberi ilham, mereka tahu mana baik, mana buruk. Ini fitrah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah, beruntunglah sesiapa yang membersihkan jiwanya tadi. Jiwa tu dah comel, dah sempurna dah. Tinggal lagi dia pilih nak jadi baik atau nak jadi jahat. Secara kejadian manusia tu fizikal dan juga spiritualnya, dalaman luaran, okey dah, comel dah 100%-nya. Tinggal lagi kita pilih sama ada kita nak perbetulkan hala tuju hidup kita ni sesuai dengan fitrah kita yang lurus tadi, ataupun sebaliknya, atau perlu kepada ilmu wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala jadikan manusia itu berpasangan. Kita pergi pada ayat berikutnya, kita nak habiskan surah Al-Qiyamah ni sikit lagi. Bila lahirnya manusia itu, maka ada yang Allah Taala jadikan lelaki dan ada yang jadikan perempuan, itu atas pilihan dia, atas kehendak dia. Maknanya manusia ni bersifat az-zaujain, berpasangan. Itu sama ada az-zakar wal unsa, lelaki dan perempuan. Itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan setiap sesuatu makhluk tu bersifat zaujainisnain, berpasangan. Termasuklah manusia. Dan banyaklah diulang dalam beberapa ayat yang lain, antaranya dalam surah An-Najm. Surah An-Najm muka surat 528. 528 atas sekali tu, wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihi an-nash'atal ukhra. Dan bahawa sesungguhnya dialah ini Allah yang menciptakan manusia itu sifatnya zaujan, berpasangan, ada lelaki perempuan. Diciptakan semua manusia ini min nutfatin, daripada setitis air mani, ketika dipancarkan ke dalam rahim berlakunya persenyawaan benih. Dan Allah Ta'ala jugalah yang akan an-nash'atal ukhra, akan menghidupkan semula makhluk yang mati. Mana hidup sekali lagi. Hidup sekarang hidup di dunia, hidup yang sementara.
kemudian mati dan hidup sekali lagi untuk alam yang seterusnya, alam akhirat. Dan akhirnya Allah Ta'ala bertanya, alaysa dhalik biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tidakkah dia yang menjadikan semua itu berkuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati? Kalau begitulah asal kejadian kamu daripada tiada menjadi ada, maka adalah lebih mudah untuk yang dah ada itu hidup balik. Tidak payah pun bagi Allah untuk dia menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebab kejadian manusia sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan langit bumi, lebih mudah. Semua tu mudah bagi Allah. Allah Ta'ala ciptakan malaikat, jin, manusia, langit, bumi, semuanya mudah bagi Allah, mudah. Tapi bila kita buat perbandingan antara manusia dengan langit bumi, kejadian langit bumi lebih besar. Itu jelas dalam surah Ghafir, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Kejadian langit bumi lebih besar daripada kejadian manusia. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia untuk hidupkan kembali manusia yang telah mati itu tak payah pun. Itu dalam surah, apa dia ni? Surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, muka surat, akhir sekali, muka surat 506. Muka surat 506 ayat 33. Okay, ayat 33. InsyaAllah ni akhir dah ni. Kita dah 7.35 dah ni. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard. Tidakkah mereka yang engkar itu melihat bahawasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Dan dia tidak merasa sukar, payah bagi dia untuk menciptakan langit bumi itu. Bagi Allah Ta'ala tak payah. Walam ya'ya bi khalqihinna. Dia tidak mengalami kesukaran untuk menciptakan langit dan bumi. Maka sudah tentu dia lebih berkuasa dan lebih mudah untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Sama dengan ayat akhir surah Al-Qiyamah tadi. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Allah Ta'ala yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dengan begitu mudah, maka sudah tentu secara logik akalnya lebih mudah dan lebih berkuasa juga untuk dia menghidupkan makhluk yang telah mati. Bala, bahkan innahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Di pengakhiran ayat ni ada riwayat yang menyebut kita disunatkan membaca apa dia? Bala. Bala ni sebab dia sama dengan ayat 33, ayat akhir surah Al-Qiyamah ni. Dari segi jalan penceritaan serupa dengan ayat 33 surah Al-Ahqaf tadi. Surah Al-Ahqaf tu lepas yuhyiyal mauta bala. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala. Cuma dalam surah Al-Qiyamah dia berakhir begitu. Dia berakhir dengan alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tapi disunatkan kita jawab bala. Tapi penambahan itu tak adalah ayat. Bala tu sebagai jawapan kepada persoalan alaysa. Sebab dalam bahasa Arab, bila soalan itu mari dengan alaysa, bukankah, dia tak boleh jawab na'am atau la. Tak boleh jawab na'am atau la. Dia kena jawab bala. Contohnya, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa juga. Maka kita jawab bala wa ana ala dhalikum minasyahidin. Dijawab dengan bala juga. Wallah la habilallah untuk penutup surah Al-Qiyamah. Baik, kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu. Gini Ustaz, hak buat sombong tadi. Ya. Kalau kita dalam Quran ni banyak kalimah-kalimah yang berbeza-beza, sombong-sombong ni Ustaz. Contohnya ya tamatta, maraha, kemudian mukhtarun, ada berlaku. Jadi nagayanya mukhtar. Mukhtarun. Kerun dengan lam. Mukhtarun. Baik Ustaz. Nak tanya di segi beza-beza kalau di segi sombong ni. Sebab kalau kita tengok dak, kalau pakaian labu tadi pun mungkin ada ke arah sombong. Kemudian kalau orang tegur, orang nasihat, dakwah
kita tak dengar pun dikira sombong. Kita berjalan dengan apa ni, dengan angkuh pun dikira sombong. Kemudian kalau kita naik kereta, kau orang jalan kat tepi pun mungkin siapa sombong juga. Jadi nak royaknya ada beza-beza tahap-tahap sombong kau. Dan yang kedua ustaz, katalah ustaz ngajar anak-anak murid dah, anak pelajar. Kalau dia buat ayat tu, perkataan sombong tu dia boleh tukar-tukar ke? Ataupun ada apa ni kalimah-kalimah tertentu untuk sombong ayat dia buat tu. Wallahu a'lam ustaz. Ya. Bahasa Arab ni bahasa yang kaya dengan sarwah lughawiyah. Cuma kalau kita nak ketahui secara lebih dakik, itu kena merujuk kepada mu'jam ataupun mu'jam ma'ani lah. Tapi setakat yang saya perhati dalam banyak-banyak ayat yang kita tadabbur, ianya hampir sama ya. Cuma dari segi penggunaan yang berbeza tu menunjukkan kepada tanawu' kepelbagaian kalimah tu dalam bahasa Arab. Contohnya lah kita kata dalam bahasa kita balik dengan pulang. Amak sudah pulang ke rumahnya, dia sudah balik. Tapi ada kalanya bila dibuat penambahan dari sudut kalimah tu dia lain. Kita boleh kata kepulangan Ahmad ke kampung sangat diraikan oleh ahli keluarga. Kita tak boleh nak kata kebalikan Ahmad, tak jadi. Kita pergi kedai beli tepung apam balik, tak boleh kata apam pulang. Walaupun kalimah balik pulang tu dia kadang-kadang boleh digunakan, dia ada taraduf. Itu sikit bahasa, begitu juga bahasa Arab. Contohnya sombong dengan penggunaan kalimah mukhtalun. Mukhtalun antaranya dalam suratul Luqman, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala gandingkan dua sifat. Sifat sombong dengan sifat suka berbangga. Itu dalam ayat berapa tu? Ayat 18, muka surat 412, surah Luqman. Muka surat 412, ayat 18. Antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, dia kata, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan engkau palingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan marahan. Soal cikgu tanya tadi, marahan, dengan penuh belagak sombong. Kerana Allah Ta'ala tidak suka kepada kulla mukhtalin. Mukhtal dengan lam, bukan dengan ra. Kalau ra tu jadi mukhtar, orang yang terpilih. Mukhtalin, orang yang sombong. Tengok tadi kita terjemah serupa ya. Marahan, terjemah sombong juga, berlagak sombong. Kulla mukhtalin pun setiap orang yang sombong takabur lagi. Fakhur itu fakhr, rasa berbangga diri. Itu dari segi dia punya kepelbagaian bahasa yang ialah orang Arab lebih faham. Dari segi fiqh lughahnya, fiqh lughah tu orang Arab lebih faham. Kita yang bahasa Arab ni tidak punya, kita punya bahasa ibunda kita, payah kita nak melihat secara lebih mendalam. Itu menunjukkan kepada bahasa Arab ni bahasa yang memiliki as-sarwah al-lughawiyah, kaya bahasa. Baik, untuk penggunaan kalimah sama, kalau kita suruh pelajar buat ayat, kita kena tengok dari segi nak buat ayat bentuk apa dia. Isim, kalau nak guna isim fa'il dalam bentuk sifat musyabbahah, kita boleh kata kana Allahu, adalah Allah, yakrahu, benci kepada mukhtalan, orang yang sombong. Ataupun yakhtalu, kalau kita nak guna ayat tu dalam bentuk fi'il mudhari' pun boleh juga. Yakhtalu ar-rajulu fi malihi wa fi nasabihi. Sombonglah lelaki itu kerana hartanya dan kerana keturunannya. Disebabkan dia harta banyak, dia rasa dia keturunan yang baik-baik, maka dia jadi sombong dan besar diri. Itu kalau kita buat jumlah fi'liyah dengan kalimah yakhtal, sombong. Itu sebenarnya dah masuk subjek bahasa Arab dah tu. Baik, kita pergi pada soalan lain ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya lah yang mengenai surah At-Tin, ayat yang akhir tu berbunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kadang setengah orang tu dia sambung bala wa ala zalika minasyahidin. Untuk apa ya? Biasa dalam apa, dia bawa dalam solat, atau kalau sada-sada dia baca tu
dia teruskan ayat tu. Itulah bala tu lah. Bala wa ma ala zalika. Tak apa ya, saya kurang pastilah. Itu sebagai jawapan. Itu sebagai jawapan kepada persoalan yang Allah Ta'ala berikan di akhir ayat tu. Tapi Memang apabila kita eloklah kita merujuk, baca tu lah. kalau kita baca di luar solat tak ada masalah, boleh. Tapi kalau boleh jangan baca dalam solat. Sebab riwayat hadis ni tidak kuat dia. Di hadis ni hadis yang mursal. Ada disebut ni, contohnya riwayat daripada Qatadah haddatsana ni dalam rasa tafsir Tabari. Haddatsana Yazid Qatadah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka katanya disebut kepada kami bahawa Nabi SAW bila baca ayat akhir surah At-Tin, lalu dia membaca bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Jadi kita nak baca tak ada masalah, boleh, tetapi dia bukanlah sebahagian daripada ayat Quran. Itu sebagai jawapan kepada soalan yang Allah Ta'ala berikan di akhir ayat tu. Cuma lebih baik kita mengelak tidak baca dalam solat kerana riwayat hadis ni tidak kuat. Dia ada dalam Sunan Tirmizi. Dia hadis yang mursal. Hadis mursal maknanya hadis yang tidak disebut perawinya daripada sahabat. Di sini pun Tabari hanya sebut daripada Qatadah. Qatadah pun tak sebut, kita tengok atas sikit lagi tadi. Ya, sama juga. Adalah Qatadah bila baca ayat ni dia sebut begitu. Qatadah ni bukan sahabat. Jadi di situ ada terputusnya sana antara tabi'in dengan sahabat. Itu dari segi ilmu hadis dipanggil hadis yang mursal. Cuma dari segi ulama mereka berbeza pendapat sejauh mana hadis mursal itu boleh diguna pakai. Itu ada banyak pendapat lah. Sebab dia melihat kepada banyak sudut yang lain pula. Kalau Imam Abu Daud tu dia ada hadis-hadis yang khusus dia kumpulkan dalam kitab yang disebut Marasil Imam Abu Daud, hadis-hadis mursal. Wallahu alam. Jadi tak salah lah Ustaz ya. Dapat pahala ke apa je? Pahala tu saya tak boleh jamin, itu tak berkaitan dengan pahala, tapi kalau kita nak baca boleh, tapi sebaiknya baca di luar solat. Kalau ayat ni dibaca sama ada imam baca dalam solat ataupun kita makmum dengar imam baca, kita tak payah baca bala wa ana ala zalika. Dalam solat tak payah baca. Sebab kita mengambil langkah ihtiyati, adakah bacaan itu benar-benar sabit daripada Nabi ataupun tidak. Tak diketahui. Sebab periwayatan tu dengan riwayat yang disebut hadis yang mursal. Ada dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Berkenaan dengan gelaran kepada Abul Hakam, Abu Jahal. Ya. Dan juga gelaran kepada Musailamatul Kazzab. Adakah ini terkena dari di kalangan masyarakat Islam sahaja pada masa itu, ataupun terkena juga dengan gelaran itu kepada masyarakat musyrikin Quraisy, Ustaz? Okey Ustaz, itu saja. Dia gelaran ni dah jadi lakab lah, bahasa Arab kata lakab. Lakab ni dia sesuatu yang yang banyak digunakan dalam kalangan orang Arab. Kalau Abul Hakam ialah bapa kebijaksanaan, dia punya lakabnya. Tapi kalau Musailamah Al-Kadzab ni, dia lakab gelaran tu diberikan oleh Nabi sendirilah, sebab dia dah diketahui pendustaannya. Dan dia banyak digunakan secara meluas dalam kalangan orang-orang Arab. Sama ada benda tu baik, buruk tu atas penggunaan masing-masing lah. Contohnya, maknanya musyrikin Quraisy pun gelar jugalah Musailamah Al-Kadzab dengan Abu Jahal tadi kepada Abul Hakam. Musyrikin Quraisy. Maknanya dia memang kita masyhur dari kalangan masyarakat Islam dah kita gelar Abu Jahal dan hingga hilang nama dia asal tu. Dan juga gelaran di dia sisi kaum Quraisy tu wallah saya tak tahu waktu. Di sisi kaum Quraisy tu kita tak tahu. Waktu tak ada riwayat sebut gitu. Cuma penilaian ahli sejarah mengatakan Nabi tukar gelaran Abul Hakam kepada Abu Jahal. Sama ada orang-orang Quraisy guna gelaran tu ataupun tidak tu kita tak tahu waktu tu. Waktu perlu sebab ini melibatkan fakta sejarah. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, rasanya kita boleh berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung lain kali. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. سلام. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. السلام. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.